video game player. Saya nak jadi celebrity. Mungkin mereka yang lain laugh at me. Pulang ke rumah pada pukul 11 malam. Lepas tu saya dapat panggilan pada 2 pagi. Kenapa saya seorang saja macam ni hari ni kan? Apa khabar semua? Selamat menonton channel Husna dan mengopi bersama dengan Husna dan Syukri. Dan hari ini kami ada jemput seorang lagi tetamu khas orang China yang sangat hebat berbahasa Melayu. Kalang-kalang bahasa Melayu dia. Abang Fadil. Okey, saya semua jangan sebut saya mahir sangat pandai sebenarnya sudah lama tak cakap bahasa Melayu. Dan kali ini saya ucapkan terima kasih atas jemputan datang mengubi, dan ini juga satu peluang bagi saya untuk berlatih bahasa Melayu yang lama tak cakap ya. Sebenarnya jemputan Fadil pada hari ini adalah tentang bersempena dengan topik yang istimewa, iaitu bersempena dengan bulan graduasi. Kami akan berkisahkan tentang pengalaman masing-masing ketika memilih kerja ataupun ketika bekerja. Saya mula bekerja pada tahun secara profesional pada tahun 2015. Saya belajar jurusan lain waktu di universiti. Tapi lepas tu saya belajar perhubungan awam. Ketika saya melakukan latihan industri ataupun internship tu, saya jadi wartawan. Jadi waktu saya lakukan ataupun pada awalnya saya jadi wartawan tu, saya agak terkejut juga dengan sebab saya tak pernah tahu bagaimana nak bertanya soalan dengan menteri ke, ataupun nak tak terbayang pun saya akan kerja pukul 2 pagi. Sebab apa, waktu saya awal karier saya mula tu, kalau semua ingat ada kejadian ataupun tragedi yang menyayat hati ketika tu pesawat MH17 ditembak. Jadi ketika tu saya ingat lagi, saya baru pulang ke rumah pada pukul 11 malam. Wow. Lepas tu saya dapat panggilan pada 2 pagi dan pukul 3 paginya terus ke pejabat. Oh, tak ada masuk jahat. Ya betul. Inilah yang antara yang harus kita jalani. Kita kadang tak tahu di mana, pukul berapa, tapi kita kena bersiap sedia. Tapi inilah yang buatkan saya rasa menarik tentang bidang kewartawanan ini ataupun media ini, sentiasa bagi informasi kepada masyarakat yang pertama. Sebab ini saya sudah tahun yang ke-20 saya masuk kerja. 2 dekad sudah berlalu ya. Masa memang nampak muda kan? Dengan cepat, sangat cepat sekali. Tak sedar masa 20 tahun sudah berlalu. Jadi saya juga nak berkongsi pengalaman saya sebagai wartawan juga ya. Saya ingat suatu kali saya baru masuk kerja, saya diberi peluang untuk mengadakan temu puas dengan seorang pegawai kanan di Beijing, dan lokasi mengadakan interview itu di hotel yang beliau menginap di lobi. Dan masa itu saya belum ada banyak pengalaman, jadi saya juga merasa cemas sikit sebab semua ini tak ada peluang untuk bertemu dengan orang yang besar ya. Jadi bila kami 2 orang duduk baik-baik, sebelum saya mulakan pertanyaan, beliau tanya saya pula, kenapa saudara boleh cakap bahasa Melayu? Siapa yang bagi nama Fadil sendiri pilih, ada orang yang kasih di nama ini. Jadi bila saya menjawab soalan beliau, bila giliran saya untuk tanya soalan kepada beliau saya terlupa sebab berpuas-puas sudah 3-4 minit saya lupa. Jadi macam mana? Saya cemas lah. Saya kena ambil kertas yang ada soalan. Saya baru boleh ingat, baru boleh mulakan. Husna dah tanya Fadil, Husna dah tanya saya. Tapi sekarang ni masa untuk kami nak tanya Husna. Pengalaman Husna ketika mula baru masuki kerja, apa antara pengalaman ke cabaran ke yang Husna tak boleh lupa? Okay, actually sebelum saya tamat dari universiti, ibu saya selalu bagi saya nasihat tentang kerja. Dan dia kata, you kena rajin, jangan malas selepas masuk tempat kerja. Kena selalu clean up the office. Jangan malas duduk di situ. Nanti bos you tak suka you lah. So pada hari yang pertama saya masuk office saya duduk di situ. Saya rasa nervous kerana saya tak tahu bila boleh saya mula clean up. Sebenarnya Fadil dia betul anak yang Sabu dia betul anak yang taat dekat ibu dia sebab dia dengar cakap. Ya, dan saya rasa kalau saya mula sekarang ini mungkin mereka yang lain laugh at me. Dan saya rasa lagi elok selepas mereka semua pulang rumah saya mula clean.
Tapi yang memang bagus saya jumpa ada seorang auntie. Dia Okay. masuk dan akhirnya dia tolong yang khas untuk tolong bersih. Mop. Ya, so saya terus panggil ibu saya. Hey ibu, tak perlu clean. Di sini ada orang khas untuk clean. Saya rasa mungkin Ibu Husna cakap berdasarkan pengalaman beliau 40 tahun yang lepas ke kan, waktu masuk di pejabat, mungkin kemas masing-masing kemas sendiri kan, waktu tu pun tak ada tukang kemas kan. Kerana biasanya orang Cina ataupun macam generasi macam ibu bapa saya itu, mereka rasa bos lebih suka pemuda yang rajin atau yang tak malas. Tetapi saya Tapi kemas pejabat ni yang pertama kali saya dengar memang terlebih rajin lah saya rasa. tetapi bukan rajin untuk clean up, rajin untuk bekerja lah. Kerja lah, ya, kan? ya, ya. Mungkin tanda menunjukkan diri orang yang murah hati. Okey, bagi saya memang ada peluang juga yang membuat attachment sangkutan di artian batu Sangkutan. Saya lama tak dengar perkataan sangkutan tu attachment. Oh ya ke? Yeah. Jadi yang saya buat attachment pada tahun 2009. Ya, pun sudah 13 tahun lalu ya. Yang di sana walaupun masanya singkat saja, lebih kurang 1 bulan saja, tapi memang memberi ingatan yang sangat cukup mendalam ya, yang masih segar bagi saya. Ada jumpa teman wanita ke apa? Tak. Tak. Saya di sana, saya rasa suasana pejabat lebih kurang sama. Okay. Ya, ada setiap orang ada satu meja ya untuk kerja. Cuma saya rasa di sana ada itu coffee time. Lebih berbeza dengan sini. Kalau di sini ya, kalau di pejabat kita kalau kita ambil kopi, kita sendiri minum saja ya, minum kopi, minum teh ya. Tapi Minum saja kan? Kalau kita kat sini kita minum saja kan? Tapi saya di sana ada banyak peluang untuk minum petang. Minum juga, tapi memang bukan minum saja. Banyak masakan yang menjadi hidangan ya, yang untuk kita rasai. Itu pukul berapa? Lebih kurang pukul 3 lah, antara makan tengah hari dengan makan malam. Mungkin sebab saya rasa itu perlu juga, sebab masa itu perut akan jadi kosong ya, ada rasa lapar, jadi kita boleh ambil sikit makanan. Tapi sana memang berbagai jenis untuk minum petang. Minum petang, minum pagi pun ada banyak. Ya ke? Ya. Dan minumannya pun banyak jenis, bukan saja ada teh, ada kopi, ada yang paling menarik itu teh tarik. Ya, Teh tarik ya, itu saya sudah rindu rasanya. Lama Saya pun lama tak minum. Saya boleh tolong buat lah. Ya Saya ke? boleh tolong buat lah. Saya boleh tarik tau. Ya ke? Ya. Yang maksudnya kalau tarik itu rasanya dia boleh rasa dia boleh bercampur dengan lebih apa? Sempurna. Saya rasa itu sebenarnya psikologi saja, tapi bila tarik tu, bila nampak orang tu, kalau kita nampak seseorang tu buat effort dia ataupun Lagi panjang, lagi usaha dia sedap. lebih, kita rasa lebih tertarik kan. Jadi saya rasa itu yang membuatkan rasanya lebih sedap. Sebenarnya rasanya membina hati, memikat hati ya. Memikat hati, ya. Yang kita nak cuba rasanya ya. Ada gaya juga. ya, gaya. Hari ni anda nampak saya dan Fadil pakai baju kemeja kan. Tapi sebenarnya kalau hari ini saya baca kemeja sebab program kita kan, program saya jadi macam tetamu untuk menunjukkan hormat kepada tuan rumah ya. Jadi itu yang Fadil sebut. Sebab saya terkejut juga macam bila saya datang ke sini. Dia banyak tempat juga yang tak ada pakaian yang begitu formal. Macam kami di pejabat banyak, saya rasa majoriti lebih lagi pejabat kerajaan kena pakai baju kemeja ke, macam hari Khamis ada baju batik ke, ataupun hari Jumaat. Tapi di sini saya terkejut, di pejabat kerajaan pun ada yang pakai baju yang santai, Yang skirt macam yang skirt, yang pakai round neck ataupun collar bulat, t-shirt. Saya rasa macam mula-mula saya masuk kerja, saya pakai penuh tau Ustaz. Saya pakai baju yang kemeja macam ini, masuk dalam. Cakap, kenapa saya seorang saja macam ni hari ni kan? Tapi bila saya tengok lama-lama, macam ini mereka culture dia, macam kebudayaan di sini. Dia lebih pentingkan KPI. KPI ni kita punya kerja. Maksudnya lebih penting kalau habis kerja, siap kerja, tak apa, pakai baju macam mana pun. Dan yang lebih penting tu mutu kerja. Kerja siap, tepat pada masanya, cepat ke, itu yang lebih dititik beratkan di sini. Betul lah kan? Saya juga setuju kalau kita pakai yang terlalu santai ya. Macam kita ingat kita sendiri dalam cuti. Ya. Bukan di pejabat.
ya kita akan jadi berfoya-foya ya. Jadi lebih baik kita Jadi pakai kurang stres kat bila Ya. kan. Ya, betul. Ini perlu pemakaian ingatkan kita di mana kita berada. Ya. Kita di pejabat ya, kita kena jaga itu tingkah laku dan tutur kata ya. Yang sebab itu juga yang saya rasa lebih baik kita jangan pakai yang terlalu bersandai ya, supaya sesuai dengan itu keadaan. Okay. Husna, bagaimana Husna? Akhirnya kerana saya saya masuk kerja pada mungkin cuma 5 atau 6 tahun saja. So pengalaman saya pada bidang ini akhirnya saya rasa tak berapa banyak lah. Tapi saya boleh ceritakan pengalaman ibu saya. Kerana ibu saya juga bekerja di kerajaan tempatan di kampung saya di selatan China lah. Dia tak pakai macam yang uniform atau tak pakai yang lebih rasmi. Dia cuma pakai sangat santai saja. Kadang-kadang dia pakai selipar pun. Tetapi ini kerana cuaca di kampung saya itu sangat panas. Dan kerja ibu saya pada tahun-tahun kebelakangan ini adalah untuk lakukan usaha pembasmian kemiskinan. So dia perlu dia selalu pergi ke kampung setiap hari. Ya, takkanlah nak jumpa orang. So dia jumpa orang yang betul. mungkin perlu bantuan. So dia kena pakai yang tak jadikan tak situasi begitu, tu kekok. Dia macam ya. nanti tiba-tiba orang rasa macam ini orang ini jauh dengan saya. betul, dia nak rasa lagi dekat dengan orang. Ya, itu so betul. ibu saya juga memakai baju yang sangat simple saja setiap hari. Ini menarik ni. Ya. Sebab kalau kebiasaannya kan saya rasa mana-mana negara pun kalau dari pegawai-pegawai ke bila turun padang mereka akan pakai yang cantik, smart kan. Bila dia datang mungkin ada yang datang dengan kereta mewah kan. Bila saya dengar ni saya rasa macam betul juga bila rakyat tu akan rasa Jarak antara mereka jarak lebih, tu akan rasa jauh. ini memang menarik. Kalau macam di lanskap di Malaysia lah kan, saya rasa kalau macam dulu mungkin 15 tahun yang lepas ke minda tu masih lagi inginkan kerja yang dalam pejabat ataupun yang kerja kurang berisiko. Macam yang penting selamat, stabil, gaji setiap bulan ada, stabil kan. Tapi sekarang ni saya tengok lanskap tu dah berubah sedikit. Rata-rata pemikiran anak muda sekarang ni mereka lebih berani, lebih sanggup ambil risiko. Sebab saya bagi contoh, sebab ramai yang ada anak muda mungkin mereka tak dapat peluang di tempat-tempat pejabat kerajaan dan sebagainya. Tapi mereka tak mudah give up. Mereka tak mudah menyerah, tapi mereka sebaliknya ada yang sanggup memulakan perniagaan sendiri walaupun kecil-kecilan. Tapi saya puji tentang mereka punya pemikiran ni dah tak semakin menunggu sangat satu kerja tu sehinggalah kerja tu ada, tapi mereka cari kerja lain sendiri kan. Rasa itu pun mungkin ada yang berlaku juga di China ni saya nampak kan, macam banyak yang buat online, peniaga online dan sebagainya. Betul tak Fadil? Ya betul. Saya rasa itu trend ni pun lebih kurang sama lah di China. Yang dulu orang yang cari kerja, orang buta lebih suka yang kerja yang mempunyai pendapatan yang stabil. Tapi sekarang mereka orang generasi sekarang mereka lebih berani untuk memilih kerja yang mencabar. Walaupun mungkin sangat mencabar tak tahu masa depannya macam mana tapi mereka berani untuk cuba. Satu lagi, bila mereka memilih kerja, mereka lebih mengambil peran terhadap sama ada kerja itu boleh membantu meningkatkan kemahiran mereka. Ya, betul. Baru-baru ni saya pulang ke kampung, saya jumpa cousin saya dan saya tanya mereka, apakah cita-cita anda? Mereka kata, saya nak jadi video game player. Saya nak jadi selebriti. Yang 20 tahun lepas kita mungkin tak pernah terbayang pun akan ada nak jadi selebriti, nak jadi video game professional player. Setakat ini saya mau cuba tanya Abang Fadil dan Syukri. Kerana Abang Fadil dan Syukri mempunyai anak lelaki kan? Yang sangat comel kan? Kalau dia kata, bapa, saya nanti nak jadi selebriti. Apakah you nak kata ya? Saya tak bersedia untuk jawapan itu. Masih terlalu awal. Bukan, saya tak bersedia. Saya sendiri tak bersedia dengan jawapan nak jadi selebriti ya. Cuba fikir. Saya tak boleh fikir. Saya rasa mungkin apa yang saya boleh cakap sama seperti nasihat saya tadi. Buatlah apa yang baik. Buatlah apa saja asalkan ia rezeki yang baik, tak menipu orang dan sebagainya. Buat yang baik. Ya betul. Yang mengikut kebandaian dia sendiri, mengikut keminatan dia sendiri.
Dan saya rasa ada satu pepatah yang sangat sesuai untuk kongsi di sini. Pepatah Cina ya, saya cuba terjemahkan, iaitu setiap kerjaya akan menuju juara. Maksudnya tak kisah apa kerja yang kita ceburi, kalau kita rajin kerja, memberi kesungguhan, kita akan memperoleh prestasi yang cemerlang. Betul. Inilah konten kami hari ini, harap boleh beri beberapa sedikit sebanyak inspirasi kepada mereka yang akan memilih kerja, dan kalau ada apa-apa soalan mahu bertanya pada Abang Fadil atau Syukri atau saya, bolehlah beritahu kami dalam komen. Kalau nak kami panggil lagi Fadil pun boleh. Letakkan dalam komen apa soalan nak kami boleh panggil lagi ke dalam Okey. program kita. Saya sangat menghargai peluang hari ini ya untuk melatih bahasa Melayu saya, dan kalau ada apa-apa nak berkongsi nak beri komen lah kepada program kita. Okey, terima kasih menonton program kami hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye.